Ilmu yang memain peranan baginya ialah tasawuf. Ilmu tasawuf memain peranan dalam hal perjalanan nafsu seseorang. Ilmu yang memain peranan baginya ialah tasawuf. Ilmu tasawuf memain peranan dalam hal perjalanan nafsu seseorang. Dengan itu ulama tasawuf selaku tokoh boleh dikategorikan ulama tasawuf itu selaku tokoh yang mengetahui keadaan perkembangan nafsu. Yang demikian boleh dikatakan tokoh tasawuf itu selaku doktor pakar bawatin, bukan zawahir. Doktor zawahir ni doktor di klinik-klinik, doktor farmasi yang itu zawahir. Ini ulama sapi itu menempatilah kita kata doktor bawatin, doktor yang dapat mengubat bahagian dalaman, bahagian rohani, bahagian hati. Jadi kita ni penting bertemu dua doktor. Doktor zawahir, doktor bawatin. Doktor farmasi atau doktor perjalanan sapi ini. Sebagaimana dia amal widik-widik tarekat itu menempati seolah-olah kita makan kapsul bahagian dalaman. Lepas tu kita ikut pula zikir-zikir halaqah sapi itu menepati kita, mengubatkan kerohanian kita. Dengan itu risalah ini akan kemuka tentang kepentingan seorang kepada syekh yang tarah murabbi atau mursyid. Itu utama sekali sepatut dicari. Inilah Tok Wali Haji Cik Muk merayak meratakan negara sampai ke Istanbul gitu-gitu dia pergi dah pada zaman dia. Cari guru tarah ni lah. Tak dapat, tak ada dah. Dah ada pupuh dah guru yang bertarah murabbi, bertarah mursyid ni. Kita cari pula huk jalur dia. Huk ilmu diambil dengan orang, dengan mursyid tadi. Ilmu diambil dengan murabbi tadi. Mudah-mudahan faham kita tidak lari daripada dasarnya. Dan ia sebagai kepimpinan pada Pak Rohani Guru Bertarah Murabbi Mursyid tadi. Sekian wassalam. Itu sebagai mukadimah ketemuan. Bismillahirrahmanirrahim. Ini risalah yang ringkas memperkenalkan maksud Guru Mursyid yang diperkata oleh setengah masyarakat kita. Masyarakat kita dia bercakap guru mursyid. Utama sekali bagi yang minat dengan aliran tarekat tasawuf. Lebih-lebih lagi orang yang berminat dengan tarekat. Sering diperkata olehnya guru mursyid, guru murabbi. Dengan itu saya terlintas di hati cuba memperkenalkan sekadar ringkas jua tentang guru mursyid tersebut. Ini sekadar asas, sekadar dasar kita nak kenal. Mudah-mudahan dapat kita mengenal pada arti kata yang sebenar. Kita tidak tertipu. Sebab ada setengah orang tu dia mendabik dia ni hampir-hampir sampai tarah wali dah lah. Sedangkan masih jauh lagi. Di sudut ilmiah penting. Biarlah kita kata kita mengaji ni, kita jauh lagi tarah ni. Di segi pengetahuan tu penting. Biar kita dapat milik pengetahuan dulu. Dengan pengetahuan tu kita dapat menilai betul salah perjalanan. Semacam bagaimana hari ini kalau timbulnya ilmu-ilmu karuk wal maruf dalam masyarakat kita. Bagaimana cara kita nak basmikan ilmu karuk tadi? Kalau sekadar kita kata ilmu tu salah. Kata beratus kali sekalipun belum tentu lagi dapat terbasmi. Kita kena tunjuk ilmu yang betul kepada dia dan kepada masyarakat umum. Mudah-mudahan masyarakat umum dia faham yang betul tu dapat nilai. Oh, kalau macam tu yang dia salah lah. Tu kena. Kalau main duk kata salah. Ataupun main takak masuk penjara. Keluarnya gomoh lagi dah lah. Kita kena kemuka yang betul. Di samping kita kata yang tu salah, kita kemuka yang betul. Itulah orang panggil protes membina.
Protes membina. Bagaimana wujud dia semenyih tu? Dia duk mengajar ilmu wahdatil wujud ana. Siapa kau menyimpan sejauh-jauh. Memang kita kata salah dah. Tapi di samping kita kata salah, kita buat risalah. Kita tunjuk. Ini hak betul. Hak risalah saya buat ni hantar ke pejabat agama, betul apa? Saya bertanggungjawab. Sampai kali ni dia. Ini boleh. Wahdatil wujud dia mengajar. Lepas tu pakat praktik lah. Anak-anak murid tadi ilmu wahdatil wujud dia ajar dia untuk guru tadi. Mana gitu? Maksud ilmu wahdatil wujud ni sekadar pengetahuan. Sekadar cerita. Hal yang terjadi bagi orang yang menyelami panah. Asalnya begitu wahdatil wujud. Ini dia mengajar seolah-olah suatu bidang ilmu, suatu pahaman, suatu falsafah ahli tasawuf. Setelah kita faham, kita boleh praktikkan. Dia tak kena. Betul kata Ustaz Mustafa Jiasi. Kita lama sekalipun kena tapis juga ada tok-tok guru yang dulu tu dia silap faham, dia ambil ilmu begitu. Sehingga dia mengarang kitab-kitab yang dia ada di antara kitab-kitab lama, ulama-ulama dulu. Dia tak faham dalam masalah sebab dia ambil ilmu ni tidak menepati. Dia mengarang wahdatul wujud. Suatu pahaman, suatu ajaran. Pada dasarnya bukan pahaman, bukan ajaran wahdatul wujud. Nak ceritanya hal terjadi saja. Bagi orang dalam panah tu, maka timbullah kata-kata seolah-olah dia mensatukan wujud makhluk dengan wujud Tuhan. Itulah maksud wahdatul wujud. Ini dia bawa satu ilmu boleh ajar. Nak naik taraf wahdatul wujud gini. Itu tidak menepati. Walaupun ulama ngaji Mekah sekalipun, kalau tidak ambil daripada guru yang ahli tu, dia menyasar ke lain juga. Bukan kata tak ada Mekah betul belaka. Macam tu Wahabi Mekah betul lah tu. Guru. Kita bahas guru dulu. Iaitu mereka yang dapat menunjuk ajar akan muridnya pada pelajaran. Dia boleh ajar anak murid suatu bidang ilmu. Orang panggil guru lah. Tak kira lah guru agama ke, guru silat ke. Dia boleh mengajar ilmu silat kepada murid, panggil guru je. Tapi guru silat. Maka lalu dipanggil akan dia, guru tadi, Tok Guru, tradisi orang Kelantan. Kalau guru agama, dia panggil Tok Guru. Syekh, belum harap ni lah. Kalau ulama-ulama, dia panggil Syekh. Baba, kalau belah petani. Kiai, belah Indonesia. Itu jika dapat mengajar dalam bidang ilmu agama, dia tetap begitu. Dia tetap Tok Guru, dia tetap Ustaz, dia tetap Syekh, dia tetap Baba, dia tetap Kiai. Itu mana guru. Mursyid. Mursyid ni macam mana pula? Iaitu guru-guru tersebut, guru-guru yang dapat membimbing ilmu agama tadi, dapat menguasai faham hukum-hukum syarak. Guru yang dapat menguasai faham hukum syarak. Guru mursyid ni seperti tauhid, fiqh dan tasawuf. Setidak-tidak tiga ilmu tu dia mahir. Ilmu tauhid, ilmu fiqh, ilmu tasawuf. Pada sekurang-kurangnya bab fardu ain. Pada sekurang-kurang menguasai tiga ilmu tadi pada bab fardu ain. Serta dapat memahami perjalanan tarekat. Ni payah nak naik taraf mursyid ni. Kalau setakat menguasai ilmu fardu ain yang tiga tadi, banyak mudah. Nak faham perjalanan tarekat. Faham perjalanan tarekat ni dipanggil pengalaman rohani. Orang menguasai faham perjalanan tarekat ni dipanggil pengalaman rohani. Jadi nak dapat milik pengalaman rohani bukan suatu perkara mudah. Perkara kena mengambil masa yang panjang.
Itulah perjalanan tarekat ni. Kalau setakat 10 tahun, 20 tahun tu tak berapa nak itu lagi tu. Kalau tengok dalam kitab Hidayatul Salikin, orang dulu yang sungguh berjalan atas sayap tarekat tu, diambil masa untuk dapatkan pengalaman rohani itu biasa 30 tahun. Sungguh tu 30 tahun. 30 tahun. Lepas tu orang jadi Bukit Abbas sejak daripada muda sampai ke hujung usia hampir 80 tahun baru nampaklah kecemerlangan, kejayaan amalan tarekat yang diamal olehnya. Daripada muda sampai hampir 80 tahun baru nampak. Ni kalau tengah setahun jagung lagi dah tiba-tiba mendabik kata dia ni mursyid. Wallahu a'lamu bis-shawab lah kita. Ya dan kita mengaji tidak gitu. Serta dapat memahami perjalanan tarekat. Nak faham perjalanan tarekat. Seperti ada adab sudut. Kena belajar. Nak faham dalam masalah tarekat ni, kena belajar dalam bab tarekat. Ilmu tarekat ni tercetuh di dalam tasawuf. Suatu bidang ilmu yang khusus di dalam tasawuf ilmu tarekat. Dan itu nak faham ilmu tarekat ni kena ambil daripada guru yang ahli. Bagaimana cerita dalam sejarah. Negeri Kelantan sendiri, negeri yang lahirnya tokoh-tokoh ulama ni, nak cari generasi ulama yang boleh mengketengah ilmu tarekat. Kalau dalam sejarah tu, setelah hilang Haji Bukit Abbas dah lenyap dah. Tengok. Pergi ke kedai Jaafar Rawah Kota Baru, tanya dia nak beli sejarah tokoh-tokoh ulama Semenanjung. Penggal pertama. Dia ada 2 penggal. Tengok dalam penggal pertama, dalam sejarah Tok Wan dia Haji Cik Mu. Lepas tu catat kaki di bawah tu, ada di betan di situ. Dan juga menyelami akan hal-hal kerohanian seperti waridat. Lebih-lebih lagi sudah mendidik zauq hati dengan hatinya kepada Allah Ta'ala. Itu makna guru mursyid. Manakala guru yang sudah dapat tepat sebegini dah, kira dia mengasuh murid tadi, akan berhasil. Kejayaan murid itu setelah murid itu taat dan patuh di bawah arahannya. Itu maknanya bukan semudahnya, bukan pandai mengolah hukum-hukum syarak. Tarah mursyid dah tu. Tarah mursyid tidak begitu. Mursyid ni dia dapat menguasai dua pencapaian. Pencapaian zahir dapat menguasai membentang hukum-hukum syarak. Pencapaian batin itu kerohanian yang dimiliki tu. Dia sudah berjaya bagi diri dia seolah-olah dah berjaya dah. Pencapaian kesucian nafsu sudah berjaya. Di kala itulah kalau bimbing orang ada harapan orang tu akan berjaya. Disebab itulah perlunya berdapin orang yang sebegini. Sehingga orang dulu dapingan dia dengan guru yang tarah mursyid, dia sanggup jadi khodam. Makna jadi khodam sanggup berkhidmat. Bagaimana jadi Bukit Abbas dengan Sidi Syekh Azhari, dia sanggup jadi khodam bagi Sidi Syekh Azhari. Tu Haji Daud. Orang lain tu kadang-kadang tak sanggup. Grup daripada Kelantan yang duduk mengaji dengan Sidi Syekh Azhari, kita dah jumpa 2 orang. Haji Mat dengan Haji Saleh. Haji Saleh Teluk Sedar. Kita jumpa Haji Mat pun dia pernah cerita, dia pernah ikutlah bimbingan Sidi Azhari di Mekah. Dia kenal lah Haji Daud ni sekali, tapi dia tak jadi khodam. Haji Saleh Teluk Sedar ni gitu juga. Sehingga dia boleh ceritalah keadaan Sidi Azhari gitu gini. Sehingga dia minta seluar je dipakai oleh Azhari pada dia, nak ambil berkat, dia simpan dalam rumah dia. Itulah kan. Dan Sidi Syekh Azhari, guru Haji Bukit Abbas ni pun datang ke Kelantan pada satu zaman. Sebab zaman tu ramai ulama-ulama Kelantan berminat dengan tarekat Amaliyah. Kalau dia pergi ke Mekah, dia ambil dengan Sidi Azhari. Tambahan lagi pula, disebar ke pula oleh anak murid Sidi Muhammad dan Darawi,
Itu Haji Said Jamaluddin Linggi Negeri Sembilan. Itulah terkenalnya di Kelantan. Itu saya jumpa satu buku amalan doa para aulia yang dicetak oleh Majlis Agama Islam Negeri Kelantan, yang ditulis oleh Abdul Salam. Dia tulis tangan. Tangan zaman dulu comel. Orang Kelantan. Orang Kampung Laut. Abdul Salam. So, kita duduk mengajar di AU4. Ada orang Kampung Laut, kita tanya dia kenal ke tidak. Oh, dia kata pak saudara dia. Oh. Ni anak murid Azhari ni. Saya pun minta dah jasa baik dia. Kita nak ziarah balik ni, minta izin. Dia kata gini, nanti saya balik jumpa dengan adik-beradik, dengan sepupu-sepupu. Nak izinkan saya cetak balik. Alhamdulillah dia beri keizinan, dia buat surat keizinan. Kata Haji Mak pun sekarang pun dah meninggal. Jadi bagi saya dapat keizinan boleh cetak balik. Sebab kita nak cetak kitab orang tulis ni bukan sembarang. Tak boleh orang kita pergi cetak balik tanpa dapat keizinan, dipanggil mencuri. Kalau kita cetak juga tak ada berkat. Dah jadi salah segi undang-undang pun salah, segi syarak pun salah, akan tentu tidak ada berkah. Dari itu kalau nak cetak kena tulis sendiri, ataupun kita dapat keizinan daripada pengarang, daripada warisnya kalau dia dah mati. Maka itulah sebab guru mursyid itu layak selaku kepimpinan rohani, kerana ia sudah menguasai fahaman itu kedua-duanya sekali. Faham di segi zahir dan juga di segi batin. Nak menguasai dua faham ni payah dah. Gagah-gagah setakat zahir tanpa dapat menguasai faham batin. Kalau bahagian kerohanian kita tak milik, dia tidak dapat turun kepada orang lain. Penurunan kepada orang lain tu tertakluk kepada fungsi kita ni sejauh mana. Kita kata kita sedang menyalami alami waridah. Setelah kita mengamalkan mana-mana tarekat yang kita terima. Maka waridah yang kita alami tadi, kalau orang tu terima tarekat dengan kita, dia akan turun kepada orang tu. Kalau banyak karan kita yang kita menanggung, maka banyaklah karan tu akan turun pada. Kalau kurang karan, kuranglah. Dia begitu. Kalau betul-betul tempat orang tu mursyid, Allah Rabbi solid lah. Tapi entah nak cari zaman kita ni. Sekurang zaman kita ni, ambil berkat lah. Ambil berkat. Setelah kita tahu sesilah ambil orang tu, ada sesilah daripada tempat yang betul, sekarang ambil berkat, ambil tabarruk. Mudah-mudahan dengan barakatnya dibahas. Kita terima tarekat ni ada Syekh Ibn Hajar bahas ni. Kadang-kadang kita nak ambil berkat, kadang-kadang kita nak secara direct menerima dengan mursyid. Dia ada banyak tahap juga. Dalam kitab lain dah. Dengan itu akan lahirlah mursyid yang di bawah pimpinan beliau. Sebaliknya tiada lahir selaku guru mendapat tempat mursyid yang tiada hubungan dengan mursyid, yakni tiada diasuh oleh mursyid ini. Dia tidak akan lahir generasi guru mursyid tanpa ia ada hubungan dengan guru mursyid. Umpama contoh tiba-tiba jadi guru mursyid tapi dia tak pernah join, tak pernah ada hubungan dengan guru mursyid. Ini suatu perkara yang agak nukil sedikit dalam sesi pengajian tasawuf tarekat. Dia kena ada hubungan, rantaian dengan mursyid itu, baru lahirnya selaku tokoh mursyid. Bagaimana cerita kata-kata Tuk Wali Haji Cik Muk tadi. Dia ada join
dengan guru mursyid. Siapa dia? Pak mentua dia sendiri, Tuan Tabah. Yang Tuan Tabah dengan Ibrahim Ar-Rashidi. Tuan Tabah ni calon-calon orang. Tengok dalam sejarah, dia ada sedikit kerisih dengan Tok Konok. Tok Konok ni orang ahli Quran negeri Kelantan zaman dulu. Orang ahli Quran lah. Qiraat 7 dalam kepala dia, panggil dia lah. Tapi orang zaman dulu, semangat kepahlawanan tu ada dalam jiwa dia. Kalau dia berjalan, dia bawa kerih. Kerih telanjang. Kerih tak ada sarung. Tu saya Tok Konok, dia orang pahlawan. Cicit dia ada di Taman Hussein On. Sesekali dia mari jumpa juga saya. Cicit Tok Konok. Supaya cicit Tok Selehong lah dia mari hari ni. Kita cerita Tok Selehong dulu kan. Jadi Tuan Tabah kata kepada anak murid Tok Konok ni, dia kata, mu ni hidup ngaji Quran saja, apa sudah ngajilah ilmu-ilmu lain lagi. Apa yang dia cerita ke Tok Guru dia? Kata Tuan Tabah tadi, dia cerita ke Tok Guru dia. Tok Guru dia ni orang semangat kepahlawanan. Marahlah dia nya. Dia marah ke Tuan Tabah, marah tu. Bertembunglah dia tengah jalan satu masa. Dia cabut kerik. Nak tekan Tuan Tabah. Tuan Tabah buat tubik buat tasbih dia. Kata Tuan Tabah, kalau nyawa aku di tanganmu, tekanlah hari ni. Jatuh kerik Tok Konok daripada tangan. Nak jaga dia. Nak kata keramat ke gapo, wallahu a'lamu bis-shawab. Orang sampai tarah ni dia boleh lahir generasi murid. Macam kata Tok Wali Haji Ibrahim berangan tumpak Kelantan. Tok Wali Haji Ibrahim berangan tumpak Kelantan. Anak murid Tok Selehong. Yang Tok Selehong dia siapa dia? Allah Tok Selehong. Zaman saya ngaji pondok dulu tahun 70 dengan Tok Haji Qadir Pondok Ka. Tok Haji Din ni kalau dia cerita pasal Tok Selehong, tutup kitab lah. Maka tutup kitab, kita dengar je lah cerita Tok Selehong. Sehingga kita tulis reka Tok Selehong dalam ni. Antara kepelikan Tok Selehong ni, kata Tok Haji Nik Usman Kampung Amir Besuk Terengganu. Semasa dia cerita ke saya tu, dia umur 80 dah Haji Nik. Tok Haji Nikman ni. Haji Nikman ni dia anak murid. Anak murid Tok Haji Umar. Haji Umar Pelamban Kampung Raja Besuk. Haji Umar ni anak bertua Tok Kenali. Dan ilmu hikmat anak murid kepada Haji Sa'ad Hadramaut. Haji Nikman ni orang itu juga ni pelik. Kalau buat azimat mah dia mengaji ilmu hikmat. Dia cerita ke saya pasal Tok Selehong. Dia kata, aku teringin lah nak ikut kuliah pengajian kitab hikam yang diajar oleh Tok Selehong. Sanggup jalan kaki ikut pesisir dan Pantai Bacok. Jalan kaki zaman dulu bukan ada kereta sangat. Jalan kaki. Berapa hari nak boleh sampai ke Selehong. Sampai di Selehong, dia kata. Tok Selehong mengajar pukul 10 pagi. Aku selepas sembahyang subuh duduk di belakang Tok Selehong, aku tak menganjak duduk situ. Takut boleh tempat tu kat orang lain. Bapa takut duduk sela sanggup lepas subuh kapal pukul 10. Aku dengar dah apa yang diajar oleh Tok Selehong. Allah Rabbi menusuk ke dalam hati aku. Aku menangis di hadapan orang ramai. Dicelah orang ramai. Seolah-olah dia kata tu menghirihkan hati aku. Itulah, itu tarah mursyid. Itulah anak-anak murid Tok Selehong, antaranya Tok Haji Din Pondok Ka. Kalau sebut cerita Tok Selehong menarik. Dia terasa dah. Kalau tidaklah orang cak Tok Selehong ni antara ulama yang aneh negeri Kelantan. Tok Selehong seberang Kota Baru belah. Dia lawan pula, dia seberang Kota Baru belah sini Tok Kelali pula. Sama-sama hebat.
Hebat di sini untuk kenali, hebat di sana untuk sedang. Dah. Dan menariknya daya tarikkan pengajaran Tok Seleho ni. Dia mengajar hari Selasa. Kalau orang sebelah selatan Thailand tu mari, petang Isnin lagi dia mari dah. Berkampung di perkarangan Pondok Seleho. Tak balik dah, pakai tidur situ mana. Lepas tu mulai petang Senin tu orang dah jual, dah makan-makan, jual semua pasar-pasar. Semua pasar malam lah. Sampai ke malam, sampai ke besok hari Selasa jual. Hebat. Orang jual makanan. Surah dia 2 lapis Tok Seleho ni. Pernah surah. Nak dengar dah suara Tok Seleho sebab zaman tu bukan pakai pembesar suara. Perkara yang surah tu penuh dengan manusia. Dan tepi-tepi surah tu ditanam pokok-pokok kelapa. Pokok kelapa orang tanam tu dibuat takah. Takah ni tempat pijak kaki. Sehingga sanggup orang tu banyak pokok kelapa duduk bersusun atas pokok kelapa. Susu duduk berdiri atas pokok kelapa nak dengar huraian kitab hikayat dia baca oleh Tok Seleho. Tak berganjak, tak rasa kebah kaki. Berjang-jang duduk kita. Daya tarikkan dia tu kuat. Ini tarah-tarah mursid. Semacam juga almarhum tu Haji Bukit Abah, kita ikuti pengajian dia di masjid kita melimpah sampai kaki 5 orang ada. Padahal dia bercakap tidak fasih mana dah. Oh, ramai manusia. Orang terasa apa yang dihura di sana. Ada. Itu tarah mursid. Lama kita nak cari kita payah dah ni. Ini saja kita mengaji secara dasar nak faham konsep mursid macam mana agar kita tidak tertipu. Antara sifatnya itu ia mempunyai kerohanian yang luhur. Guru mursyid tadi. Atau pada hatinya didatangi bermacam-macam waridat yang sehingga layak menerima zauq dengan Allah Ta'ala daripada waridat tadi. Waridat tu bukan zauq lagi. Zauq ni seolah-olah batin bagi waridat, pati bagi waridat. Waridat ni menepati semacam bahan proses hati kita. Duk ketuk karat-karat hati. Maka hati pun menerimalah rasanya. Rasa dia terima oleh hati itu seolah-olah buat bagi zauq saja, tidak menepati zauq lagi. Seumpama contoh kalau ikut harakah zikir pada galiknya akan dikunjunglah pada hatinya waridat. Itu bukan zauq baru kunjungan waridat ya tu. Setelah hati itu sudah terserokannya sifat-sifat mazumah tercela, barulah berpeluang baginya dikunjungi akan zauq dengan Allah Ta'ala. Setelah dikunjungi akan zauq pada hati seseorang tu dengan Allah. Makna zauq tu suatu campuran rasa. Dengan ketaranya sekali dengan Allah Ta'ala, bagi orang yang baru menerima habuan zauq akan berlakulah padanya pana. Makna pana tu lenyap ingatan pada perkara lain, hanya tertumpu diingat kepada Allah yang dizauq. Maka dalam hal pana ni lah terjadi kata-kata menjurus ke arah wahdatil wujud. Yakni kata-kata dia mengesahkan Tuhan dengan makhluk tu satu. Seperti dikatanya, tidak ada dalam jumlah aku melainkan Allah. Dia satukan. Padahal badan tubuh dia dalam jumlah, tapi dia kata Allah Ta'ala. Maknanya dia satu dia dengan Tuhan. Itulah wahdatil wujud. Dan itu bukanlah arti wahdatil wujud ni suatu ilmu, suatu ajaran. Iaitu hal yang terjadi bagi orang yang menyelami pana. Ini kita ada buat di sana. Baca sikit lagi. Maka dikala timbul pada hatinya hal-hal tersebut yang sudah jadi kebiasaan sehingga dipahami olehnya, maka itulah dikatakan pengetahuan yang bangsa rohani. Barulah dapat milik pengetahuan rohani. Jadi bagi orang yang dapat milik pengetahuan rohani, serta pengetahuan syariat tadi sudah ada, bergabung dua pengetahuan, dua ilmu. Ilmu zahir dan ilmu batin.
barulah layak dikatakan guru yang sebegini mendapat tempat sebagai mursyid, sebagai murabbi. Itu dari segi ilmu gitu. Dikala berlamaan baginya lalu dipaham. Qur'ani yang tak dikala mari lama. Bukan sekadar sikit sepintas lalu mari. Bukan sepintas lalu macam mana kita nak faham. Kena berlamaan. Sebab kita mengaji gini lah. Kalau setakat masuk kelas pagi ni saja dah lah. Tak ke mana. Kalau beracak kali ada harapan faham. Maka dikatakan pengalaman bahasa rohani. Dengan yang demikian bagi guru tersebut manakala ia mentarbiasi muridnya ada harapan. Hal-hal terjadi pada dirinya itu akan turun kepada muridnya itu. Maka itulah sebahagian daripada barakah guru. Di sini perlu ada hubungan, ada wasitah, ada amilah, ada sanak. Bukan sanak, ada sesilah. Mengaji Saudi tak panggil sanak, dia panggil sesilah. Mengaji hadis dia panggil sanak. Ingatlah, guru mursyid ialah mereka yang sudah menerima kedatangan habuan waridah atau nur pada hatinya. Ini pada mereka awalnya. Pada kedatangan warid nur ni, tak sama lah orang tu macam ni. Rasa orang ni macam ni rasa. Ini benda ni benda rasa, bukan benda faham. Benda rasa. Nur ni benda rasa dah ni, waridah benda rasa. Tapi rasa yang dinamakan nur waridah ni bukan zuk lagi. Zuk ni rasa dengan terang. Yang dipanggilkan zuk hakikat. Zuk yang sebenar, hakikat tu sebenar. Rasa dengan Tuhan dipanggil zuk hakikat. Kalau rasa hati dengan yang lain pada Tuhan tak layak nak katakan zuk hakikat, tak layak nak katakan rasa sebenar. Allah mengapa sekarang lain macam apa ni? Muka-muka berseri ni. Lepas hidung pun dah luah menyawa ni. Allah seronok dah. Seronok apa? Duit pun dah banyak. Pangkat pun dah boleh. Itu bukan zuk hakikat tu walaupun berseri-seri muka. Sebab apa? Sebab dia zuk dengan makhluk Tuhan tu. Tidak sebenar. Mungkin di masa duit banyak tu, dalam jalan pun tak tercah ke bumi. Setelah duit suruh, habis tapak kaki tercicah di ke bumi. Tidak sebenar dah zuk tadi dah lah, sementara saja. Tapi kalau zuk hati dengan Allah Ta'ala layak dinamakan zuk hakikat. Sebab zuk dengan Tuhan suatu zuk yang sebenar. Sebenar macam mana? Dunia dah rirah dah, seronok dah dengan Tuhan. Lebih-lebih lagi di kalau nak mati. Lebih-lebih lagi di hari akhirat akan datang. Dihargai oleh Allah. Tak sebenar lagi ke? Ada. Guru mursyid ialah mereka yang sudah menerima kedatangan habuan wari atau nur pada hatinya. Maka wari atau nur itu tidak dapat dimiliki bagi mereka yang tiada hubungan silsilah sehingga sampai kepada mursyid itu dimengerti. Tiada join. Oh, tak ada dah mursyid. Carilah orang yang pun ada hubungan dengan mursyid pula. Mudah-mudahan berkat mursyid itu akan turun juga kepada kita sebab ada wasilah, ada hubungan. Dia kena begitu. Jangan kita kata Allah zaman kita ni tarekat dah mati, dah lenyap dah. Sebab apa? Sebab tidak ada dah siapa pun tarah guru yang boleh menurunkan tarekat kepada kita bertarah mursyid. Tidaknya sebegitu. Tidak manakala tidak ada guru mursyid maka tarekat pun mati terus. Kita carilah pula orang tua amal tarekat ada pernah join kalau tidak dengan mursyid. Oh ada, boleh ambil dengan melalui dia. Boleh ambil. Harapan berkat guru mursyid yang diambil oleh orang yang mengambil itu akan turun melaluinya. Semacam kita kata sekarang kita nak ambil berkat. Siapa boleh berkat Tahu Ahmad Bertani? Tahu Ahmad dah wafat lama dah. Boleh ambil lagi. Cari murid Tahu Ahmad. Dah mati belaka dah murid Tahu Ahmad. Setidak-tidak apa kita cari kitab Tahu Ahmad. Kitab apa? Faridatul Faraid. Kita mengaji kitab Faridah, kita mengajar kitab Faridah, kita harap ilmu keberkatan ilmu Tahu Ahmad akan turun. Boleh juga. Tertakluk pada niat kita.
Kalau nak kira gitu tak boleh ngaji hadis. Zaman kita zaman ada lagi ke generasi ahli muhaddis. Ahli muhaddis, ahli hadis. Al-hafiz hadis pun tak ada dah. Tak boleh ngaji hadis. Sebab tak ada ahli hadis. Tidaknya begitu kan. Soal, mengapa dikala ada hubungan dengan guru mursyid ada harapan didatangi pada hatinya akan walidah? Soal. Jawab, kerana guru mursyid itu beliau ada hubungan dengan mursyidnya sebelum ia tercapai taraf mursyid itu. Maka begitulah seterusnya sehingga sampai kepada junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana contoh? Tuanku almarhum Haji Daud bin Haji Umar Al-Libadi Bukit Abah, selaku mursyid yang suka dicari ganti negeri Kelantan sejak akhir ini. Maka beliau ada hubungan dengan guru bertaraf yang masyhur pada zamannya, iaitu Sidi Syekh Muhammad Azhari Mekah. Dan beliau ada hubungan dengan guru mursyid Sidi Muhammad Ad-Dandarawi yang wujud baginya karamah-karamah Sidi Muhammad Ad-Dandarawi ini. Karamah dia ada banyak dah. Karamah Sidi Muhammad Ad-Dandarawi. Antaranya cerita tu Haji Bukit Abah semasa dia nak pergi menjari ikan. Belum dia turun mata jaring lagi ke dalam sungai tu, ikan tu melompat masuk dalam sapang. Semasa dia berjalan pergi ke Madinah, dia cocok batu dengan tungkak tu, batu tu jadi mah. Syekh Muhammad Dandarawi. Dan beliau ada hubungan dengan guru mursyid Sidi Ibrahim Ar-Rasyidi. Demikian Sidi Ibrahim ada hubungan dengan guru mursyidnya Sidi Ahmad Idris. Itulah tercetusnya mursyid. Ada rantaian. Bagi mencari guru mursyid itu menjadi syarat utama bagi mereka yang berhasrat hendak berjalan kepada Allah, yakni pada mereka-mereka yang hendak mengamal tarekat Sufiah, tarekat tasawuf. Bagaimana disebut dalam kitab Manhalus Sufi Syekh Daud Abdullah Al-Qatani, syarat bagi yang mana? Mana dia? Sudah. Demo tak ada. Syarat bagi yang salih itu 5 perkara. Syarat bagi orang yang berjalan, yang salih berjalan kepada Allah, dia kena ada 5 perkara. Pertama, senjata. Orang nak berjalan kepada Allah kena ada senjata. Apa benda senjatanya? Iaitu aurat-aurat baginya wirid-wirid. Jadi wirid tarekat yang kita terima itu menepati senjata jika kita berjalan kepada Allah. Yang kedua, hemah, yakni semangat juang melawan hawa nafsu. Kena ada. Jangan ikut dorongan nafsu sangat. Nafsu nak tu nak ni kita ikut, tunjuk dia, kena lawan. Mengapa sangat sekarang ni? Ketok besar-besar ni, dah duit banyak. Dia tak ada lawan, nanti ada lah. Tak ada pandai buat lain kau dengan duit tadi. Ketiga, ikhwan yang seterekat dengannya, iaitu sahabat yang sama-sama berjalan. Mana-mana tarekat dia kena ada sahabat. Kena ada sahabat. Sahabat ni penting. Kalau kita kata saya terima tarekat, tapi kita muparakah, kita uzlah berasingan, hemah, tak kuat lah. Sebab apa? Sebab berjemaah di dalam kebaikan Tuhan rahmat. Kita berada dalam majlis halaqah zikir, Tuhan rahmat. Dengan senantiasa dirahmati Allah itulah mencepatkan perjalanan kita untuk berwusul, untuk sampainya kepada Allah. Orang zaman dulu dia bersabar dalam perkara baik ni tak putus.
Tok Guru Haji D Pondok A pernah dikunjung oleh kawan-kawan yang sama-sama belajar di Pondok Tok Selehong. Antara mereka yang sedia mengunjungi Tok Haji Berkadir Pondok A, orang panggil Tok Sabila. Tok Sabila anak murid Tok Selehong. Betapa cairnya dia dengan kitab Sabila, di mana dia berjalan, kalau jalan jauh dia bawa kitab Sabila di atas belakang dia. Kalau katanya buat fiqh, Sabila dah. Masa dia nya. Tak ada kepala dia Sabila. Saya kata orang title dia Tok Sabila, tapi pelik orangnya. Satu masanya cerita mulut ke mulut, dia pergi rumah orang tu tanam terbakar. Maka tumpalah racun semua pokok terbakar yang digigit oleh ulat tadi. Racun cak terkorok. Bukan racun air, racun debu. Semacamlah tepung. Racun tu besar. Dia campur dengan air. Kalau kita semua ulat-ulat jatuh, mampus lagi. Racun tu tumpah atas lantai. Tok Sabila tadi dia sapu dengan tangan dia. Tuan rumah nak pergi basuh dengan, tak payah basuh dengan, saya sapu. Lepas tangan dia buat sapu racun, tak basuh. Tadi orang kat makanan, dia makan begitu, tak basuh tangan. Puncak tuan rumah takut. Kalau mutak kena Tok Sabila, tidak kena tuan rumah. Tuan rumah kata apa? Dia kata, ini kaedah tidak memberkah. Buat selama begitu. Keanehan Tok Sabila. Begitu selama. Kalau kita pergi cari generasi pelajar-pelajar pondok, pelajar pondok Kampung Ga'a, sering dia cerita oleh pelajar-pelajar. Orang sering geng-geng saya duduk kaji Pondok Ga'a tu sekarang orang panggil imam. Ramai balik jadi imam. Imam Yusof, Kampung Long Puling, Pasir Putih, masih lagi. Imam Ghani, Kampung Bukit Payung, Ulu Besuk, Terengganu. Imam Yaakob, Kampung Air Terjun, Seberang Jedetik. Bila Yusof, Masjid Kampung Raja, Besuk, Terengganu. Itu dia untuk ngaji di Bukit Abah, ngaji di Pondok Ga'a. Pondok Ga'a ni anak murid tu senang. Ni orang ni akan tahu cerita Tok Sabila tadi. Sebab dia sering datang. Haji Yusof dia ni meninggal di Mekah baru ni. Dia buat umrah. Ini satu-satu kes. Kayak gini kalau cerita Tok Sabila pelik. Tu dah. Yang nak cakapnya ikhwan tu, hubungan tu. Dia tak putus. Walaupun lama dah mau balik kampung, mau mengajar kampung, tapi hubungan tak ada. Diplomatik tak diputus. Sebab apa? Sebab harap berkat tu turun. Kita sesama Islam yang kita kalau berhubung dengan kerana Allah Tuhan akan turun rahmat. Jadi kalau kita berada dalam kumpulan zikir ke kumpulan mengaji sama-sama kita, Tuhan akan turun rahmat. Al-jama'atul rahmatul, jama'atul rahmat. Tapi jemaah sesuai dengan kerana Islam. Kalau tidak sesuai jemaah di mana? Di panggung wayang. Itu bukan rahmat turunnya, turun laknat dah pula. Keempat, bekal, iaitu dirasa hati itu takut kepada Allah. Yang kelima, guru yang bertaraf bersih. Ini syarat bagi orang berjalan kepada Allah. 5 perkara bagaimana tertera daripada kitab Manhalus Safi karangan Syekh Daud Abdullah Al-Fatani. Ketahuilah wallahu a'lam. Sedikit cerita Tok Selehong. Tok Selehong atau Selehong. Selehong dia panggil dua. Selehong ataupun Selehong. Saya tanya orang tu, mengapa kampung tu orang panggil kampung Selehong? Dia jawab, dia kata, dia tahunya orang tua cerita. Dia pun dah tua. Orang tua pula cerita, dia kata. Zaman dahulu, ada orang satan yang orang luar pergi ke rumah orang. Orang tu ada anak dara. Lepas tu lalu dia tanya mak dia dari luar, hidup bersama dengan orang tadi. Kita nak masak nasi hari ni banyak mana? Sebab orang ni seorang.
Lalu dia tanya mak dia, slang. Mak dia pun kata, ha. Jadilah slang, ha. Jadi makna satu len tu memadalah untuk makan seorang tu. Len dia satu sukat tan kecil daripada cupuk. Jalan, itu cerita. Cerita kan? Ulama terkenal di sebelah Kota Baru dari jajahan Tumpak, Tok Selahor ni. Di belah sana. Dan di sebelah Kota Baru kemari Tok Kenali. Dia belah Sungai Kelantan. Belah Sungai Kelantan bagi dua. Hebat di sana Tok Selahor, hebat belah sini Tok Kenali. Dia kawan rapat dia tu. Tapi lebih muda Tok Selahor dari Tok Kenali. Tok Kenali ni yang meninggal pada tahun 1933 Masihi. 1933. Tok Selahor dia meninggal 1935. Umur dia 64 tahun. Umur Tok Selahor. Ikut cerita satu dah dia khatam mengaji Quran dengan pak dia. Pak dia tok Quran. Lalu dia memondok dengan Tuan Guru Haji Abdul Malik Sungai Pinang. Tuan Haji Abdul Malik ni orang terkenal. Orang Sungai Pinang. Selepas dia mengaji di pondok Tuan Haji Malik Sungai Pinang, lalu dah dia pergi ke petani. Sebab di zaman tu petani terkenal. Seolah-olah menepati kuda ilmu di petani zaman tu. Merupakan pusat pengajian Islam yang tersohor di belah Pantai Timur ni, petani di zaman tu. Di Muhammadah, di pondok Tuan Guru Haji Abdul Rasid Kuala Bekah, petani. Tapi akhirnya dia berpindah ke lain dengan Tuan Haji Rasid kena tangkap. Ditangkap oleh penguasa Thai. Zaman tu tangkap menangkap dah ada wujud dah tu. Lalu beliau pun berpindahlah kepada pondok Tok Guru Haji Abdullah Bendan Jong. Bendan Jong. Di petani juga ni. Dan lain-lain lagi. Mengikut Tok Haji Qadir Pernagaan, dia pernah berguru dengan Tok Cik Ok. Tok Cik Ok. Ulama daripada kampung Cik Ok. Nama kampung di petani kampung Cik Ok panggil Tok Cik Ok. Tok Cik Ok ni orang berkah. Orang mulut masing. Satu masa tu katanya ayam masuk dalam rumah dia tu diisyarat dengan tangan tu mengerupu ayam. Itu Tok Cik Ok. Dia sepaku juga dengan Tok Cik Ok. Berikut riwayat kata Tok Selahor mengaji di petani selama 7 tahun. Selepas tu dia sambung ke Mekah pula lah. Rekah cerita. Dan semasa dia beredar-alik dari petani ke Kelantan, jalan kaki tu. Pernah berdepan dengan orang jahat, orang nakal. Nak mengkhianatkan dia. Tapi Tok Selahor ni dia belajar silat keris. Tok Selahor ni orang-orang minat seni. Dia belajar ilmu silat keris dia belajar. Jadi kalau orang nak khianat dia, orang tu dapat dijatuh oleh dia. Bukan dia tikam dengan keris dah. Jadi tewas orang tu, orang jahat. Bertolak dari situ orang pada kenal ni. Ini anak muda daripada Kelantan ni, jangan diusik dia. Ni orang sebarang ni. Datuk Selahor ni orang minat dalam ilmu kesastraan, ilmu sastra. Jadi banyak menghafalkan syair-syair serta mengubahkan syair. Sehingga diberi jolokan oleh orang Haji Abdul Rahman Syair. Datuk Selahor ni. Orang panggil Haji Abdul Rahman Syair. Di mana syair? Serta suara ni pun sedap ni. Dia ada gemar mengajar kitab hikam Ibn Attab. Setiap mana lepas maghrib untuk pelajar pondok, dia mengajar kitab hikam. Dan seminggu sekali hari Selasa dia mengajar kitab hikam untuk orang luar. Tapi cara huraian tak sama. Tak sama. Gitulah. Reka Tok Selahor dia. Ada lagi ni, saya petik-petik dalam sejarah. Bagaimana di dalam sejarah pengajaran kitab hikam Tok Selahor sangat-sangat menarik. Yang sehingga orang tu datang daripada selatan Thailand, mula ikutan Senin lagi datang berkampung di pondok dia. Nak dengar pengajaran hikam
jam pukul 10 pagi besok. Petang Isnin dah datang dah. Setoga jual makanan-makanan pasar malam lah. Itulah. Saya kau sanggup nak dengar mengajar kita. Bagaimana cerita Haji Nur Usman tadi berjalan kaki. Kita dengar lah. Tok Selehon ni bini ramah. Setakat 4 yang ramah pun tak lebih. Tapi dia letak di pekarangan pondok dia. Di situ belakang. Dan mengikut sejarahnya, Dusuki Haji Ahmad tu cucu dia. Cucu Tok Selehon. Sebab anak Tok Selehon tu Hajah Jah tu isteri kepada Haji Ahmad. Haji Ahmad tu menantu. Menantu. Anaknya Hajah Jah. Hajah Jah ni bini atau panjang cerita kat tu. Rekahlah. Gitulah dia. Hajah Jah. Jadi Dusuki Haji Ahmad tu cucu. Asrah Wajidi tu anak Dusuki tu cici. Dah. Cici dah tu. Tak ada lagi lah cerita untuk Selehon ni. Saya ni suka cerita pasal sering dengar cerita ni tu. Ikut dia anak murid Tok Selehon. Anak murid Tok Selehon yang terkenalnya Tok Guru Haji Cik Mamak Kok Keli tu 4. Saya tak ada kenal dia. Pak Sungai Kampung Dangar Pasimah tak ada kenal dia. Haji Saleh Pedada Bunuhan tu 4 tak ada kenal juga. Haji D Pondok A, kita dah mengaji 4 tahun dengan dia. Haji Pak Men cabang 3 Berangan. Kita dah ambil Amadang Hizbun Nasri wal Fatihi. Dia terima dengan dia. Dia cerita, dia kata semasa dia gaji Mekah, dia sempat terima dengan Tok di Mekah sebanyak 21 hiji. Tok Haji Pak Men ni. Haji Pak Men anak murid Tok Selehon. Haji Yaakob Kelah Wakaf Berangan Tumpat. Pondok Berangan sedia ada sekarang. Tok Guru Pondok Berangan sekarang panggil Haji Mak Cik He. Haji Mak Cik He ni anak saudara Tok Haji Yaakob. Haji Yaakob yang mengasah pondok tu. Haji Yaakob ni anak murid Tok Selehon ni. Dah mati dah. Ayah kepada Ustaz Mak Yaakob Menteri Besar Kelantan. Saya diambil doa ayat kursi dengan dia. Dia tengah madang. Jumpa tak ayat kursi. Terima doa ayat kursi. Sebab doa ayat kursi di amal dia tak ayat kursi dia ambil dengan Tok Selehon. Kehebatan Tok Selehon dia buat amal ayat kursi. Selain daripada tarekat apa benda Satariah yang diamal ni. Antara keanehan Tok Selehon ni cerita mulut ke mulut oleh Tok Guru kita. Satu masa seorang isteri benci kepada suami. Kalau tengok wajah rupa suami benci. Apa kes tak tahu. Lalu dah suami tadi pergi jumpa Tok Selehon. Minta lah Tuhan buat sesuatu, buat air tawar ke, semaya hajat ke. Tok Selehon ni orang seni dalam sastra. Dia kata beginilah, bak binimu aku tahu dia boleh baca. Aku tulis pantun yang dia baca. Lalu dia pun tulis pantun. Buat balik ke binimu, biar binimu baca. Apa pantun dia? Jadi gubah dia Tok Selehon. Pantun dia nya, tiap-tiap malam kanda bermimpi, adinda di tengah, kanda di tepi, menghisap rokok, meminum kopi, memeluk tengkak, mencium pipi. Baca. Sedap rasanya tiada terperi, harum baunya umpama kasturi, suka dan hilal senang di hati, kasih mesra sehingga mati. Siap. Rupa-rupanya pantun jampi. Bukan ke pantun tu berpower. Jampi Tok Selehon pada pantun tu mendatangkan power pada pembaca. Pantun ni saya tak boleh bagi ke orang. Sebab saya bukan Tok Selehon. Untuk saya pakai seorang boleh. Banyak lagi mudah-mudahan dalam risalah ni kita ada tulis sikit. Itulah.
sejarah untuk sejarah dia. Wallahu a'lamu bis-shawab. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma khtim lana bihusnil khatimah wa la takhtim alaina ya Allah bisu'il khatimah.